Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita membaca hadis-hadis Nabi daripada kitab Riyadhus Salihin. Dan sebelum daripada kita membaca hadis, marilah kita menyebut satu dua zikir dulu, mudah-mudahan ada barakahnya di dalam majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ushhiduka wa ushhidu malaikatak wa hamalata arshika wa ushhidu man fis samawati wa man fil ardi wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wa la syarika lah la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. InsyaAllah tuan-tuan, kita dah baca dua zikir yang dituntut kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selalu membacanya sebagai amalan-amalan harian yang dituntut kepada setiap muslim supaya membacanya, insya-Allah. Baik, hadis kita malam ni hadis yang ke-89. Okey. Hadis yang ke-89. Wa 'anil Mustawridi ibni Shaddad radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر bima yarji'un.
Hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkannya di dalam bab yang kita baca dulu, yaitu bab kelebihan sifat zuhud terhadap dunia dan digalakkan kita mengambil dunia secara sederhana. Kata orang Kedah, jangan gila dunia. Ambil dunia ini secara sederhana saja. Jangan gilakan dunia sampai tinggal akhirat. Ini ramai juga masyarakat kita, orang-orang Islam yang gila ke dunia, kejarkan dunia, ligan dunia sampai tinggal akhirat. Nak main mengaji pun tak dan. Ini yang Nabi tak bagi. Dalam hadis ini yang diriwayat oleh Al-Mustawrid bin Shaddad, Nabi membuat satu bandingan dunia dan kesenangan dunia ini. Ibaratnya Nabi kata, macam kamu celup jari kamu dalam air, celup dalam laut, kemudian kamu angkat, cabut balik jari yang celup tu, angkat tengok. Nabi tanya, apa yang lekat di jari kamu? Laut tu lueh punya air, tapi apabila kita celup, kita angkat tangan kita, jari kita, lekat sikit saja air laut. Nabi kata, itulah nak abang kat kamu, ibarat kesenangan dunia ni macam air laut, tetapi yang faedah untuk kita hanya sekadar air laut yang lekat di jari itu saja. Sebab itu Nabi ingatkan kita, kalau kita dapat dunia pun jangan lupa untuk kita bawa sebahagian daripadanya untuk akhirat. Sebahagian daripadanya untuk kita bawa akhirat. Kalau tidak, jadilah kita mendapat faedah sikit sangat, seperti air yang lekat di jari setelah kita celup jari kita di dalam laut. Lagu itulah ibaratnya Nabi kata. Kaya lagu mana pun, kita akan tinggal semua tu ke orang. Yang kita bawa hanya yang kita buat ibadat dengan kekayaan kita itu. Sebab itu Nabi kata, jangan lupa untuk nak buat ibadat dengan harta kekayaan yang Allah bagi. Hadis yang kita duk baca selalu dan saya pun baca selalu, laisa min malika illa ma akalta. Nabi kata, bukanlah harta kamu itu kecuali yang kita makan. Hak kita makan, harta kita lah. Alhamdulillah. Sebab itu makan ni, kita makanlah hak sedap-sedap. Kalau duit banyak, jangan duk pekin sampai tak makan. Yang kedua Nabi kata, aulabista, yang kamu makan itu fa'afnaita, dia akan habis. Aulabista, atau yang kamu pakai, fa'ablaita, dia akan lusuh jadi buruk. Tu harta tu hak kita lah tu. Makan, pakai. Nak tukar kereta baru pun tukar, asalkan duit kita tu duit betul. Tapi Nabi kata yang ketiga, yang makan habis, yang pakai jadi lusuh buruk, au tasaddaqta, yang kamu buat sedekah, buat kebajikan, fa abqaita, itulah yang kekal bersama-sama kamu sampai ke akhirat. Hak makan habis di dunia, hak pakai habis di dunia, hak bersedekah buat kebajikan
itulah bersama-sama kita pergi ke akhirat. Jadi orang yang ada harta, jangan lupa untuk bawa harta itu ke akhirat. Kalau tidak, kita akan tinggal di dunia orang lain yang senang, kita di akhirat tidak akan mendapat apa-apa kesenangan. Sebab itu di dalam bab ini Nabi buat ibarat dan tashbih, bandingan ibarat dunia yang luas, kesenangan yang luas ini ibaratnya air laut yang kita celup jari, hak lekat di jari tu saja hak kita, hak lain tu tak ada. Itu Nabi nak buat satu perbandingan kepada kita. Daripada Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat melainkan seumpama seorang yang mencelupkan jarinya ke dalam laut, kemudian hendaklah dia melihat apa yang ada pada jarinya setelah dia mengangkatkannya. Dekat kaki jari itu apa tinggal? Hak tu saja dunia. Artinya kita diminta supaya jangan gilakan dunia. Kalau Allah beri nikmat dunia, jangan lupa untuk membawa dia bersama kita ke akhirat insya-Allah. Pengajaran hadis, orang Islam dilarang leka dengan kemewahan dunia yang berbentuk sementara. Oleh itu mereka dikehendaki lebih mementingkan amalan saleh untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Jangan duk pentingkan, duk gilakan dunia sampai amalan tak dan buat. Allah sedih kalau kita tengok ada orang yang semayang 5 waktu pun tak dan nak semayang. Tetapi dia kejar, dia ligan dunia pagi, petang, siang, malam, sampai ibadat pun tak ada buat, tak dan nak buat. Wal'iyazubillah. Umat Islam dikehendaki supaya melakukan kebaikan di dunia sebagai bekalan untuk hari akhirat. Jangan lupa, umat Islam dilarang mencari kekayaan untuk kebahagiaan dunia semata-mata. Jangan bawakan dia bersama kita ke akhirat. Nilai nikmat dunia berbanding dengan nikmat akhirat sangat sedikit. Nisbahnya seperti air yang melekat pada jari yang dicelupnya ke dalam laut dengan air laut yang tinggal. Ibarat lagu itulah, air laut yang tinggal dalam laut tu dunia, dan hak lekat di jari kita, hak itulah hak kita punya. Payahlah tuan-tuan weh. Nak main benda ini, tapi inilah yang Nabi terap kepada para sahabat dan para umatnya. Tak berhenti-berhenti. Kita akan baca satu hadis tak lagi, kita tengok Abu Darda, tengok Abu Zar Al-Ghifari, kita tengok bagaimana satu kisah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zar ini terkenal seorang sahabat Nabi yang sangat-sangat orang kata mementingkan akhirat daripada dunia. 5 pernyataan mana Nabi nak nyatakan sesuatu, nak sebut sesuatu melalui perumpamaan.
lebih memberi kesan kepada jiwa pendengar berbanding dengan pernyataan biasa. Kalau kita habaq cara biasa, kurang berkesan. Tapi kalau kita habaq kemudian kita buat contoh, itu lebih berkesan. Sebab itu Nabi buat contoh, dunia itu semacam air laut yang kita guna seperti air laut yang lekat di jari kita. Ketika kita celup masuk ke dalam dunia tu, kita tarik mai hak lekat tu saja hak kita. Hak lain tu hak orang. Begitulah Nabi buat satu pernyataan Nabi itu diberikan contoh kepada kita supaya kita lebih memahami dan lebih menghayatinya, insya-Allah. Itu katanya pernyataan, mana penerangan, menyatakan sesuatu melalui perumpamaan. Nabi buat umpama air laut yang lekat di jari kita, lebih memberi kesan kepada jiwa pendengar berbanding dengan pernyataan biasa saja. Allah. Itu satu bandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bandingkan dunia yang kita dapat, dunia yang kita ambil hanya seperti air laut yang lekat di jari saja. Hak lain bukan hak kita. Hadis yang kedua malam ni, satu perbandingan lagi yang Nabi bagi kepada manusia tentang dunia ni. Nabi kata apa? Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan nasu kanafaihi famarra bi jadyin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi thumma qala ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin faqalu ma nuhibbu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi qala tuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban annahu asakku fakaifa wa huwa mayyitun faqala wallahi fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Allah. Ini satu cerita dicerita oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, iaitu suatu hari Nabi berjalan pergi ke pasar. Jalan berjalan pergi ke pasar. Manusia yang di pasar tu ada di keliling kelalang jalan. Nabi lalu ke jalan tu, manusia ramai duduk tepi jalan. Tiba-tiba Nabi lalu bertemu dengan seekor anak-anak kambing yang telinga kecil mati duduk tepi jalan. Nabi pegang anak kambing tu yang mati tu, Nabi pegang telinga dia. Nabi tanya orang-orang yang tepi jalan tu, mau tak kalau aku nak jual anak kambing ni harganya 1 dirham. Dirham tu kita kata RM1 lah. Mau tak? Sahabat jawab balik kata, kami tak suka ya Rasulullah, kami nak buat apa? Anak kambing ni pertama sekali dia dah mati. Kalau dia hidup pun hak telinga kecil lagi ni kami tak mau. Depa jawab kata depa tak mau.
Nak jual 1 dirham kami tak mau. Baik, Nabi kata, kalau bagi saja pun kami tak mau. Nak buat apa? Kalau anak kami itu hidup pun kami tak mau. Sebab pertama sekali dia anak kecil, yang kedua telinga dia kecil pula. Apatah lagi kalau dia dah mati dah, nak buat apa? Nabi buat perbandingan. Nabi kata, kamu tak mau kepada anak kambing ni, kamu merasa hina kepada anak kambing ni. Sebenarnya aku nak bagi tahu kat kamu bahawa dunia yang kamu duk ligan, duk kejar, duk gila tu di sisi Allah lebih hina daripada anak kambing ni. Hangpa tahu? Kalau tak bawa dunia itu untuk buat akhirat, maka dunia itu lebih hina daripada anak kambing ni. Kalau anak kami yang mati, yang ni kamu tak mau, kamu rasa hina, maka dunia yang kamu duk ligan, kamu duk kejar sampai akhirat pun tak nak buat, itu lebih hina daripada anak kambing ini pada pandangan Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Nabi bagi tahu. Sebab itu kalau kamu duk ligan dunia semata-mata, mana seolah-olahnya kamu duk ligan ambil anak kambing hak telinga kecil yang sudah mati. Malah lebih hina daripada tu lagi, kata Nabi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu gambaran nak cerita bahawa dunia ni walaupun kita syok, kita duk kejar, tapi kalau kita tak kena buat, tak pandai kita nak proses. Pertama sekali prosesnya apa? Biar dunia kita dapat secara halal. Lah ni orang tak kira dah. Dia kira dapat sudah, halal ke haram semua halal. Satu, kita kena pastikan bahawa dunia itu kita dapat dia secara halal. Mencari yang halal itu wajib. Baik, kalau dia dapat kat kita secara halal. Langkah kamu yang kedua, kamu jangan seronok dan suka dengan harta kamu walaupun kamu dapat secara halal, tetapi kamu kena ada usaha untuk menjadikan dia sebagai satu amalan yang boleh membawa kepada kita kebahagiaan di akhirat. 2 langkah. Nak dapat satu, kena dapat secara halal. Yang kedua, kita jangan belanja dia semata-mata untuk kesenangan, tapi kita kena jadikan sebahagian daripada harta itu untuk kita mendapat kebahagiaan akhirat. Pertama sekali, zakat harta kita kena buat keluar. Yang kedua, kita kena buat kebajikan dengan harta yang Allah beri nikmat kepada kita. Dalam contoh sejarah tamadun manusia ni, dah berapa dah contoh-contoh. Dalam Quran disebut Qarun. Qarun ini orang yang cukup kaya. Mula-mula masa dia miskin, dia ikut Nabi Musa. Akhirnya dia susah, dia suruh Nabi Musa tolong doa ke Allah bagi dia senang. Akhirnya apabila dia senang, dia tinggal Allah, dia tinggal Musa. Tak beriman dah dengan Nabi Musa. Akhirnya Allah lenyapkan dia, isapkan dia masuk ke bumi. Segala harta kekayaan dia. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami isap masuk dalam bumi. Qarun tu tengah duk naik kuda elok, bumi isap masuk dalam bumi.
dan segala fa khasabna bi wa bidarihil ard, harta kekayaan rumah tangga ada masuk dalam bumi semua. Berlaku benda ni di Mesir, sebab Nabi Musa diutus di Mesir kerana Firaun itu raja Mesir pada ketika itu. Sampai lah ni ada satu tempat namanya Tasik Qarun, tempat dia kena hisap dan segala gudang-gudang harta dia kena hisap masuk ke dalam bumi itu, dah jadi tasik lah, ayak banyak. Baru ni saya pi di Mesir, saya pi tengok tu dia, kita nampak macam laut tu, tasik tu, ayak dia masin macam ayak laut. Itu tempat yang Allah musnahkan Qarun, sebab dia memiliki harta dia cara tak betul, dan dia gila dengan hartanya sampai dia tak beriman kepada Musa. Dulu-dulu beriman elok, lepas kaya tinggal Musa, tinggal agama Musa, tinggal semua. Akhirnya Allah hisap masuk dalam bumi. Ini berlaku dalam tamadun manusia. Allah cerita sendiri di dalam Al-Quran. Allah. Saya tanya orang Arab dulu, Tasik Qarun ni lueh mana? Sebab kita duduk sini ni tak nampak belah tebing belik tu. Dia kata lebih kurang 350 kilometer persegi. 350 kilometer persegi tahu dia. Itu Allah bagi contoh orang yang kaya atas muka bumi, tapi kekayaan dia menyebab dia kufur kepada Allah. Tapi para sahabat Nabi ada juga yang kaya. Nah, Sayyidina Uthman bin Affan, lagu mana dia gunakan kekayaan dia? Allah. Sayyidina Uthman bin Affan suatu hari orang-orang yang dia gaji, dia ni ada perniagaan barat timur. Sayyidina Uthman ni dia menyaga, tapi dia kuat buat kebajikan. Suatu hari budak-budak dia, orang-orang tu, dia bawa benda-benda keperluan makanan, syair lah, makan-makan. Sebab di Madinah pada ketika itu dalam sejarah kena kemarau sampai benda nak makan pun tak ada. Toke-toke yang duk menjaga di Madinah pun sudah kehabisan barang dalam kedai mereka. Orang lah kata inflasi. Inflasi ni saya pun tak faham, tapi saya buat kesimpulan, ada kedai tapi tak ada isi, itu inflasi. Kedai kosong. Berbawa mai beratus-ratus ekor unta bawa dagangan daripada negeri Syam sampai ke Madinah. Tokai-tokai pergi tanya budak-budak ni barang ni kami nak ambil ni, kami nak isi dalam kedai kami, sebab kedai dah tak ada isi. Budak-budak hak duk bawa unta, bawa dagangan ni, dulu tak boleh lori buah atas unta lah, ratus-ratus ekor banyak. Ini bukan hak kami, kalau hang hampa nak pergi tanya Sayyidina Uthman. Uthman dia hak dia punya ni, kami ambil upah bawa ya. Pergi ke rumah Sayyidina Uthman. Uthman
Kami nak beli harta-harta yang dagangan kamu yang bawa mai daripada negeri Syam tu. Sebab kedai-kedai kami sudah kehabisan dan diperlukan oleh masyarakat. Sebab kita dilanda dengan kemarau. Sayyidina Osman kata tak apa, kita tenda dulu. Siapa yang bagi mahal, kita bagi kat orang tu lah. Sebab masa ni tak ada. Seorang toke kata, Osman, ad-dirhamu bidirhamain. Kalau modal kamu 1 dirham, aku akan bayar kat kamu 2 dirham. Artinya kamu untung sekali ganda. Sikit. Osman kata, ada lagi. Tenda yang kedua kata, ad-dirhamu bisalasati darahim. 1 dirham modal kamu, aku akan bayar 3 dirham. 2 kali ganda untung. Ada lagi. Last kali ada seorang tokoh kaya kata, ad-dirhamu bi khamsati darahim. Kalau modal kamu 1 dirham, aku akan bayar 5 dirham, untung 4 kali ganda. Ada lagi. Tokoh-tokoh tengok aku, dia kata, Osman, ni paling tinggi sekali lah. 1 dirham nak bayar 5 dirham, mana ada. Fatala qawlahu ta'ala. Sayyidina Osman baca ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Maknanya bandingan orang-orang yang buat kebajikan dengan wang ringgit ibaratnya semacam sebiji padi benih. Apabila kita tanam sebiji padi, dia akan naik 7 sanabil. Dia akan tumbuh daripada benih sebiji itu, dia akan tumbuh ada 7 tangkai. Asal sebiji je tumbuh 7 tangkai. Dan tiap-tiap tangkai tu kata Allah ada 100 biji. Artinya 7 tangkai 700 biji. Artinya apa? Kalau asalnya 1 sebiji saja benih, maka dia akan dapat 700 biji lagi ganda. Begitulah Allah akan ganda. Kalau aku buat kebajikan 1 dirham, Allah akan bagi ke aku 700 dirham. Berapa ratus kali ganda. Hampa nak bagi 5 dirham saja. La, aku tak jual ke hampa. Aku nak jual ke Allah. Aku nak menjaga dengan Allah. Wahai budak-budak sekalian, bawa harta semua ni, beratus-ratus ekor unta ni, pi bagi kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak ada makanan, orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang ibu-ibu tunggal. Pi bagi semua. Tak payah duk jual, sebab kita menjaga dengan Allah. Tu Sayyidina Osman, tuan-tuan. Hebat tak hebat dia? Khalifah yang ketiga. Dia mati dalam usia dia 80 tahun. Dia menjadi khalifah lebih kurang 13 tahun. Khalifah yang paling lama memerintah, Sayyidina Osman. Suatu hari Nabi duduk dalam masjid, para sahabat pada dalam masjid. Nabi kata, kamu tengok sekejap lagi akan masuk ke masjid kita ini seorang ahli syurga daripada pintu tu. Pakai duk parti tengok Sayyidina Osman masuk, berjalan dengan kelumbung kepala dia. Itulah ahli syurga. Dan dia memang pun masuk daripada 10 orang yang sebelum mati Nabi sebut dah mereka ni ahli syurga. Antaranya Sayyidina Osman. Lagu mana beza dia dengan Qarun tadi? Dia kaya, tapi kaya dia bawa untuk akhirat. Itu Sayyidina Osman bin Affan.
Jadi dunia yang kita tak buat untuk akhirat ni ibaratnya lebih hina daripada anak kambing yang telinga kecil, telinga pendek dan mati pula anak kambing tu. Nabi kata, kalau kamu berasa hina benda tu, nak bagi pun kamu tak mau anak kambing lagu tu, Allah merasa dan melihat kepada dunia kemewahan yang kamu miliki tetapi kamu tak buat untuk akhirat, lebih hina daripada anak kambing yang mati itu. Itu Nabi suatu perbandingan yang Nabi buat kepada orang-orang yang di pasar tu apabila Nabi berjalan. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah pasar dan orang ramai berjalan di kiri kanan baginda. Tiba-tiba baginda ternampak seekor anak kambing bertelinga kecil yang telah mati. Lalu baginda menyentuh dan memegang telinga anak kambing itu. Kemudian baginda bersabda, siapakah antara kamu yang sanggup membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Lalu mereka menjawab, kami tidak mau menukarkan dengan sesuatu yang ada pada kami. Kami tak mau nak tukar duit 1 dirham ni dengan anak kami ni, kami tak mau. Apakah yang kami boleh buat dengannya? Kami nak buat apa anak kami ni? Kami tak maulah nak tukar dengan duit kami, kami tak mau. Sabda Rasulullah lagi, sukakah jika kambing itu diberi percuma kepada kamu? Lah kamu tak mau beli 1 dirham, lah nak bagi saja, mau tak? Mereka menjawab, demi Allah, jika kambing itu masih hidup pun ia tetap cacat kerana telinganya kecil. Nak buat apa dia cacat dah telinga kecil? Tu kalau dia hidup, lebih-lebih lagi ia sudah mati. Nak buat apa? Kalau dia hidup pun kami tak mau sebab dia cacat telinga dia kecil. Dah dia mati dah lagi kami tak mau. Sabda baginda, demi Allah, sesungguhnya dunia ini di sisi Allah lebih hina bagi kamu daripada anak kambing itu. Kalau anak kambing itu kamu rasa hina, kamu tak mau, tapi kenapa kamu duk ligan dunia? Sedangkan dunia di sisi Allah, kalau kamu tak buat akhirat, dia lebih hina daripada anak kambing yang mampu itu. Jadi itu satu perbandingan Nabi bagi tahu. Allah, akhiratnya benda-benda yang Nabi terap ni masuk di dalam hati para sahabat. Ayat Quran turun juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai pahala kebajikan kamu melainkan setelah kamu sanggup membelanjakan, bersedekah benda yang paling kamu sayang. Kalau nak pahala sempurna, kena bagi benda hak kita sayang, baru dapat pahala sempurna. Bagi hak sayang nak bagi ke orang, kasut kita ada 2 pasang. Satu pasang hak kita duk pakai dah, hak satu pasang lagi hak baru beli. Kita nak bagi hak mana?
bagi hak pakailah ni, duk pakai lama dah, ni baru beli baru nak pakai. Allah kata kalau nak pahala yang sempurna, bagi hak sayang oh. Bagi hak baru beli oh. Dengar ayat tu turun saja, seorang sahabat Nabi namanya Abu Hudzaifah, pak tiri kepada Sayyidina Anas bin Malik. Dia pergi kat Nabi pagi-pagi lagi, ya Rasulullah, dia ni orang yang kaya di Madinah. Ya Rasulullah, saya nak beramal dengan ayat yang turun kemarin, yang Allah berfirman, kamu tidak akan sempurna mendapat pahala selagi mana kamu tidak sanggup membelanjakan dan buat bersedekahkan benda yang paling kamu sayang. Ya Rasulullah, saya main ni, saya nak beramal dengan ayat ni. Itu dia para sahabat tuan-tuan. Dia orang kaya. Ya Rasulullah, saya ada banyak kebun kurma di Madinah ni, tapi yang paling saya sayang sekali ialah kebun kurma saya yang nama Bayraha. Dia buh nama kebun kurma dia tu, ada satu kebun kurma dia tu namanya Bayraha. Hak tu yang paling sayang sekali. Pasal apa? Dia duduk menghadap depan dengan masjid Rasulullah. Dan anak pokok-pokok kurmanya masih muda, dan di dalam tu ada telaga yang airnya cukup jernih. Nabi selalu pergi duduk minum air dalam telaga tu. Ya Rasulullah, ini kebun kurma yang paling saya sayang. Hak ni lah saya nak buat kebajikan. Ambil ya Rasulullah, bagilah kepada siapa yang Rasulullah rasa patut bagi. Itu dia tuan-tuan, dia bagi hak dia paling sayang. Nabi kata apa kat dia? Wahai Abu Talhah, bakhin. Nabi kata, baik sungguh kamu ni, baik sungguh harta yang kamu buat kebajikan itu malun rabihun, harta yang membawa untung yang besar. Kamu sanggup membelanjakan, membuat kebajikan dengan Bayraha kamu ini. Nabi kata, tak apa, aku terima harta kamu ini, dan insya-Allah pertama sekali aku akan bagi kepada adik-beradik kamu yang susah-susah. Aku utamakan adik-beradik kamu dulu, supaya mereka dapat menikmati juga harta kamu. Mereka adik-beradik kamu ada silaturrahim. Kata dia, ya Rasulullah, terpulang kat Rasulullah lah, nak bagi kat siapa pun. Saya yang penting, saya nak mengamalkan dengan ayat yang turun, lan tanalul birr. Rasulullah ambil benda tu. Tuan-tuan, kebun kurma tu dulu zaman Nabi tu duduk dekat tepi masjid Nabi. Nabi rajin turun pergi ke dalam buah kurma tu, pokok kurma tu, minum air dan sebagainya tuan-tuan. Dia buat kebajikan, sebab itulah harta yang paling dia sayang sekali. Itu orang Islam tuan-tuan. Dia nampak apa yang Allah sebut, dia nampak apa yang Nabi sebut. Dia pun ada penghayatan dengan agama. Turun ayat Quran saja nak beramal terus. Dia pun tak sayang, sebab di akhirat sana lebih baik Allah akan beri ganjaran kepada mereka daripada harta ini. Nabi bagi kepada adik-beradik dia. Tapi tanah itu sekarang tuan-tuan, dah 1000 tahun dah tuan-tuan,
sudah jadi tapak Masjid Nabawi, tuan-tuan. Bayangkan masjid tu orang besar, tanah tu dah jadi tapak Masjid Nabi. Tuan-tuan bayangkan kalau tanah kita wakaf buat masjid pun kita berasa bahagia. Tetapi ni Masjid Nabi, tuan-tuan. Oi, begitulah besarnya ganjaran yang dia dapat di akhirat kelak. Tanah yang dia bagi dan Nabi terima, Nabi sendiri terima, dan sekarang sudah jadi tapak kepada Masjid Nabawi, iaitu masjid yang paling mulia atas muka dunia ini. Tuan-tuan sekalian, selain daripada Masjidil Haram. Itulah dia, tuan-tuan. Untung tak untung? Memang beruntung. Dengar ayat Quran turun saja nak beramal terus. Begitu juga Sayyidina Osman tadi beramal terus dengan ayat yang Allah kata macam sebiji benih keluar 7 tangkai, satu tangkai ada 100 biji, sebiji benih dapat 700 biji. Amal terus. Suruh orang pergi bagi semua kepada orang miskin. Sebab kita dilanda dengan ni kesusahan ni. Pergi bagi. Yang miskin yang mana pergi bagi. Hak kaya biar pergi. Allah, hebatnya tuan-tuannya. Itulah orang Islam. Apa yang Nabi sebut, apa yang Quran sebut, sudah meninggalkan kesan dalam hidup mereka. Tak macam kita, tuan-tuan. Oi. Pengajaran hadis ini, orang-orang Islam adalah dilarang mencintai dunia lebih daripada akhirat, kerana dunia ini tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala kalau kita tak jadikan dia untuk akhirat. Dunia semata-mata dunia. Kemewahan yang dikurniakan Allah di dunia ini adalah sebagai jambatan titi untuk seorang ini mencari kebahagiaan di akhirat. Orang-orang Islam hendaklah bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan saleh sebagai bekalan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Itulah Nabi kata, au tasaddaqta fa abqaita, hak kamu sedekah harta kamu, hak tu yang kekal, hak makan habis, hak pakai habis. Keempat, jika bangkai anak kambing tidak mempunyai apa-apa nilai di sisi manusia, maka nikmat dunia walau sebesar manapun adalah lebih rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih rendah nilainya daripada anak kambing hak mati tadi ni lagi. Baik itu Allah kata, Nabi kata, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, orang-orang kafir tak boleh nak menegur seteguk ayat pun Allah tak bagi. Tapi sebabnya tak ada nilai, depa bolot habis. Tapi sebab tak ada nilai di sisi Allah. Cuma kita lah duk bernilai. Sebab itu orang Islam kena fikir nikmat yang Allah beri itu bawa dia bersama kita ke akhirat. Allah. Kita dalam masyarakat kita ni banyak tempat-tempat yang kita boleh buat kebajikan. Alhamdulillah. Apa kata kalau duduk dalam masyarakat orang kaya semua, nak bagi pun dia tak mau pasal dia kaya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita ada orang susah, ada orang miskin. Allah.
Tak tahulah tuan-tuan oi. Keenam. Kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengambil peluang dan kesempatan untuk memberi tunjuk ajar kepada umatnya. Tengok. Duk berjalan pun dia bagi lagi tunjuk ajar kepada umat. Tengok anak kambing, jadikan anak kambing itu sebagai contoh kepada mereka. Itu Rasulullah. Harus menyentuh najis. Baik Nabi pegang anak kambing nak mati tu. Hukum dia boleh tak boleh pegang anak kambing mati, itu dia kata. Harus menyentuh najis. Anak kambing tu dah najis. Jika ada keperluan. Kami pegang, ada keperluan, Nabi nak tunjuk kepada para sahabat. Dan tangan yang menyentuh najis itu tidak dianggap mutanajjis. Mutanajjis ni tangan yang kena najis. Itu mutanajjis. Ayak kencing najis. Apabila kita sentuh ayak kencing itu dengan tangan kita, maka tangan kita itu dipanggil mutanajjis. Tangan yang menyentuh najis itu tidak dianggap mutanajjis jika ia kering dan najis itu juga kering. Tangan kita kering, anak kami nak Nabi pegang pun kering, tangan Nabi kering, maka tangan kita tak menajis. Tapi kalau tangan kita basah, maka mutanajjislah. Kena pergilah basuh tangan kita tu. Tapi kering sama kering tidak jadi mutanajjis. Allah tuan-tuan, itu Nabi cerita. Hadis satu lagi ni panjang bukan main ni. Bagaimana? Nanti tandikan nak baca lagi. Panjang hadis ni. Kalau kita baca cepat-cepat tak syok lah. Kita nak menghayatinya. Hadis Abu Zarr al-Ghifari ni. Dia cerita dia berjalan dengan Nabi. Lagu ni. Abu Zarr ni seorang sahabat Nabi yang orang yang kelima masuk Islam. Allah. Dia meninggal dunia setelah Nabi wafat 20 tahun lebih. Tapi dia hidup dalam keadaan dia tak mau kekayaan. Khalifah Islam masa dia tu mai bagi kat dia. Dia ni susah. Orang alim, orang susah, tapi dia tak mau. Kalau ada sikit dia buat kebajikan, orang mai bagi 300 dinar untuk dia. Dia tolak balik, dia tak mau. Dia kata, tak ada ke orang lain lagi yang susah, bagi kat orang, saya tak apa. Tu dia. Kalau kita kecil tapak tangan nyuruh aku tadahkan, dia tak mau, dia tak ambil. Ambil dia kata, tapi bagi kat orang susah lagi. Ni Abu Zarr al-Ghifari. Dia orang nombor 5 masuk Islam awal-awal. Nabi masukkan dia Islam, dia pergi tidur duk cari Nabi di masjid 2-3 hari lah. Jumpa Sayyidina Ali, jumpa dia. Sayyidina Ali bawa pergi. Masa tu Mekah tu tak boleh tahu orang masuk Islam, dia akan bunuh kat. Masa masa di Mekah. Sayyidina Ali kata jaga-jaga sikit. Dia kata Sayyidina Ali pun ajak balik tidur rumah dia. Duk esok dia mai duk masjid balik. Lama-lama Sayyidina Ali pun tak tanya. Lepas tu mai tengok masjid ada, ajak pergi pula rumah dia. Duk
Dia kata, kamu ni dari mana? Dia kata, aku daripada kampung Rifar. Ni mai buat apa? Mai aku dengar kata ada Nabi yang baru di sini, nama Muhammad, nak pergi jumpa dia lah. Awak hantar abang kat aku. Sayyidina Ali kata, tak apa, pagi esok kita berjumpa. Sayyidina Ali ambil dia pelan-pelan. Hang jangan ingat nah, kalau orang tahu ni teruk ni kita ni jangan ingat. Ni Abu Zar ni, hadis yang kita nak baca. Dia pergi kat Nabi. Nabi cerita tentang, lepas tu dia minta nak mengucap. Nabi ajak mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dia masuk Islam dah. Dia duduk di kampung dia tu, duduk tengah padang pasir tu, dia mai cari Nabi. Dia tidur dalam Masjidil Haram tu. Mujak jumpa dengan Sayyidina Ali. Masa tu kalau orang tahu siapa masuk Islam, dia panggil Sabiq. Sabiq ni orang yang murtad bagi agama mereka. Masuk Islam ni bagi mereka murtad daripada agama jahiliah main. Sabiq dia panggil. Nabi bagi dia masuk Islam. Nabi kata, jangan bagi tahu kat siapa nak. Sengak-sengak saja. Kamu Islam sudah. Kalau kamu bagi tahulah, kamu teruk. Ni Abu Zar al-Ghifari yang Nabi kata seorang manusia yang paling mulia di atas muka bumi dan seorang manusia yang paling mulia daripada di bawah langit ialah Abu Zar al-Ghifari ni. Sebab dia mai cari Islam duk kampung dia tu. Dia masuk Islam. Nabi pesan kat dia, jangan bagi tahu kat orang. Duk pagi esok dia pergi tengok orang-orang Quraisy ni, pok-pok Abu Jahal ni duk berhimpun banyak-banyak. Dia pipi, dia kata, dia kata, inni ashhadu an la ilaha illallah. Dia pergi mengucap depan pok tu. Dengar tu pok tu bangkit, dia kata, jom kita serang ni Sabiq ni, hak murtad ni kepada agama kita. Dia pukul dia, nak bunuh dia. Pukul dia. Akhirnya pak penakan Nabi Sayyidina Abbas mai peluk dia. Hampa duk pukul apa dia? Hampa tak tahu ke dia ada ni puak Bani Ghifar tu duduk tengah padang pasir tu. Orang-orang kita duk keluar nak pergi ke Syam tu, duk lalu kat kampung depa. Kalau depa bunuh kita mampu. Waktu tak berani buat apa. Ni dia orang yang kelima masuk Islam awal-awal. Dialah akan cerita kat kita hadis yang dia berjumpa dengan Nabi. Nabi cerita kat dia tentang dunia ni. Sebab tu hidup dia hidup dalam keadaan cukup sederhana. Ada sedikit-sedikit dia buat amal kebajikan. Dia mati dalam keadaan tidak ada harta. Ni Abu Zar al-Ghifari ni, Nabi terap dia tu masuk di dalam jiwa dia. Sampai pemerintah nak bagi duit 300 dinar, dia tolak balik. Dia kata, pergi bagi kepada orang yang lebih berhak daripada saya. Saya alhamdulillah hidup. Jadi kita nak baca hadis dia lah pada kuliah yang akan datang. Panjang hadis dia, ada cerita dia berjalan dengan Nabi, dia berjumpa dengan Jibril alaihi salam dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, satu daripada Sayyidina Jabir, satu daripada Sayyidina Al-Mustawrid. Al-Mustawrid tadi cerita dia, Nabi cerita bahawa dunia yang kamu dapat itu ibaratnya macam ayak yang lekat di jari ketika kita celup di dalam laut. Nak abang kata, hak lekat jari itu hak kita, hak duduk dalam laut itu hak orang. Yang kedua, kita baca hadis ini, Nabi cerita Jabir cerita tentang Nabi berjumpa dengan seekor anak kambing hak mati apa. Nabi nak kata nak jual, puak nu tak mau. Akhirnya Nabi kata bagi saja pun tak mau. Depa kata, nah dia kambing tu dah mati dah. Kalau hidup pun kami tak mau sebab dia cacat. Nabi kata, kamu rasa hina kepada dia, Allah rasa
dunia yang kamu dapat semata-mata untuk dunia, tak buat akhirat, lebih hina daripada anak kambing tu lagi. Jadi itulah pengajaran yang kita dapat daripada dua hadis yang kita baca. Jangan tuan-tuan puan-puan, saya pun nak seru, kalau kita ada sedikit kesenangan dunia, jangan semata-mata dunia, buatlah untuk akhirat sama insya-Allah. Buatlah. Kalau mak bapak kita sudah mati, kita buat sama kebajikan untuk mereka. Kita mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, kita buat kebajikan kepada orang yang sudah mati akan sampai pahalanya. Apatah lagi orang-orang yang hidup ini buat kebajikan. Seorang sahabat Nabi, dia tanya Nabi, mak saya dia nak pergi buat kerja haji tak, dan dia mati, boleh tak saya buat kerja haji kat dia? Afa ahujju anhu? Nabi kata boleh. Buatlah kerja haji itu untuk mak kamu. Artinya orang hidup boleh buat untuk orang mati. Jadi kita pun begitulah. Kalau ada harta lebih apa semua lebih, apatah lagi kalau harta hak kita duduk jadi harta kita ni pun pesaka hak mak pak kita bagi, kita buatlah kebajikan untuk mereka. Jangan kita kedekut, buat untuk kita, buat untuk mereka, mereka akan mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang kita dapat. Dunia ini adalah dunia yang kita akan tinggal dia. Kalau kita tak boleh buat bawa bersama akhirat, maka dia adalah semata-mata dunia. Saya nak pesan lagi, pastikan keduniaan yang kita dah buat, harta yang kita dapat, biarlah kita dapat secara halal. Dan yang kedua, biarlah harta secara halal itu kita belanja secara halal, buat kebajikan dengan dia untuk menjadi bekalan kita di akhirat kelak insya-Allah. Jadi setakat tu dululah, insya-Allah kuliah kita akan datang, kita akan baca pula hadis yang panjang sikit yang diriwayatkan oleh Abu Zarril Ghifari, orang Islam yang kelima yang menganut Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.